Soalan kuantitatif 5. Jadual menunjukkan harga dan jumlah kos bagi sebuah firma. Okay, so daripada jadual ini kita boleh nampak output. So output itu adalah Q ya. Okay, kemudian kurungan unit lah sepatutnya. Dan kita ada harga itu adalah price, kurungan RM. Dan kemudian jadual yang disediakan dia juga beri jumlah kos iaitu TC, kurungan RM. Itu saja maklumat yang diberikan. Okay, soalan dia. Berdasarkan jadual di atas, okay, kita cuba tengok kehendak soalan. A. Berapakah kos tetap firma ini? Okay, dia tanya kos tetap. Kos tetap itu adalah merujuk TFC. Tetapi dalam jadual yang disediakan, tak ada TFC pun. Tetapi anda boleh rujuk kepada kolom TC ini untuk membantu kita dapatkan jawapan dia. Jadi sekarang Miss nak tanya, berapakah TFC anda? Iman? 30. Okey, kenapa anda kata 30? Sebab Sebab 30 tu output yang kosong kot. output yang kosong. Kalau output sifar, ada kos yang perlu ditanggung. Apakah kos tersebut? TFC. Itulah dia. Jadi masa anda beri penerangan itu, anda kena kaitkan output yang sifar. Sebab apabila output kita adalah sifar, kita hanya perlu tanggung kos tetap saja sebab kita masih guna input tetap. Okey, jadi cara nak jawab itu kita akan tulis macam ini. Okey, berapakah kos tetap firma ini? Jadi jawapan anda, anda pun tulislah. A, TFC adalah RM30. Okey, lepas itu kita bagi tahu. Kenapa anda kata TFC adalah 30? Sebab TC yang ditanggung ataupun kita kata jumlah kos yang ditanggung oleh firma pada output sifar adalah TFC. Barulah tepat jawapan kita. Okey, so saya ulang ya. Okey, bagi tahu bahawa TFC dia adalah 30. Lepas tu bagi tahu alasan kenapa anda kata demikian. Sebab jumlah kos yang ditanggung oleh firma pada output sifar itu adalah TFC. Bahagian ini sebenarnya kita pernah bincang ketika kita belajar bab 5 punya. Jadi itu adalah jawapan untuk A. Okey, kita sambung B. Hitung jumlah hasil dan keuntungan pada setiap output. Okey, kalau soalan dia nak pada setiap output, bermaksud kita kena kira untuk setiap satu lah. Jadi dengan reti kata lain, nanti Miss akan sediakan dalam bentuk jadual. Cuma sekarang saya nak tanya, jumlah hasil TR. Apakah rumus TR? Khairul? P darab Q. Okay, thank you. Dan selain daripada jumlah hasil, dia juga tanya keuntungan. Jadi sekarang saya nak tanya, apakah rumus untung? Danish? Jumlah kos tolak jumlah hasil tolak jumlah kos. Okay, thank you. Jumlah hasil TR tolak jumlah kos TC. So bermaksud nanti kita hitung kedua-dua ini. Okay, jadi sekarang Miss akan sediakan jadual dia. Okay, Miss buat kat sini ya. Ini B. Okay, jadual yang asal dia sudah ada Q, dia sudah ada P, dia sudah ada TC. Sekarang dua ini adalah yang kita nak cari punya. Okay, kita nak cari pasal TR dan kita nak cari tentang untung. Ini kita hanya salin balik saja nanti. Okay, so ini kurungan unit, yang ini RM, TC pun RM, TR pun RM, untung pun sama, RM juga. Okey, yang ini 0 hingga 6. Okay, sekarang kita cuba tengok TR. Tadi anda sudah beritahu saya rumus TR, P darab dengan Q. Jadi kita sepatutnya tunjuk satu pengiraan P darab Q. 55 darab dengan 0. Okey, kita boleh tunjuk kat sini ya. Rumus tadi sudah ada.
darab dengan kosong. Jadi kita akan dapat kosong untuk yang pertama. Jadi untuk jawapan yang seterusnya, Fihan, sila bagi saya jawapan anda. 50, Okey, lagi? 90, Okey, 120, okey. 140, Hmm. 15, Lagi? 15. So itulah jawapan untuk TR. Dan untuk untung punya rumus, tadi pun sudah beritahu bahawa TR tolak TC. Jadi kita tunjuk satu pengiraan. TR kita kosong, TC kita 30. Jadi kosong tolak 30, kita dapat negatif 30. Itu untuk yang pertama. Okey, pengiraan tunjuk satu kali saja. Okey, untuk jawapan yang seterusnya. Okey, Daniel, Negatif 2. lagi. 22, Hmm. 42, Hmm. 49, Okey. 41, Okey. 18. Okey, thank you. Jawapan dia semua tepat sekali. Okey, jadi untuk soalan B ini, tengok semula. Hitung jumlah hasil dan keuntungan pada setiap output. So, pastikan anda tunjuk rumus ini dan pengiraan tunjuk satu kali sahaja. Anda boleh buat di dalam jadual ataupun luar jadual pun boleh. Okey, tetapi bagi pelajar kalau dia katakan, Miss sediakan terlalu banyak. Kalau boleh tak kalau saya hanya sediakan TR dengan untung? Boleh, tapi pastikan anda ada masukkan yang kolom untuk Q juga. P dengan TC you tak sediakan pun tak apa. Okey, sebab you mesti tunjukkan pada tingkat output berapa, TR kamu berapa. Tetapi untuk memudahkan anda, sebenarnya saya galakkan you sediakan P dengan TC sekali lah. Sebab nanti senang kita untuk jawab soalan C. Okey, kita tengok soalan C. Soalan dia, berdasarkan jawapan B. Itulah sebab tadi saya kata saya nak combine semua sekali. Okey, tentukan satu Roman, tingkat kuantiti dan harga yang memaksimumkan keuntungan firma. Okey, sekarang saya nak tanya, apa maksudnya memaksimumkan keuntungan ini? Syazrin? Keseimbangan firma. Okey, thank you. Ya, keseimbangan firma. Okey, jadi keseimbangan firma untuk monopoli juga sama. Kita ada dua pendekatan. Kita boleh kaji melalui pendekatan TRTC dan lagi satu MRMC. Tetapi kalau berdasarkan soalan ini, yang dia kaji adalah yang ini, pendekatan TRTC. Okey, so sekarang saya nak tanya, harga dan kuantiti dan harga yang memaksimumkan keuntungan. Kita kaji dari aspek TRTC. Jadi saya nak tanya, apakah syarat keseimbangan kalau kita nak kaji melalui pendekatan TRTC? Syafika? Beza TR dengan T paling banyak positif, paling besar. Ya, paling besar. Beza tu positif ke negatif? Positif. Okay, thank you. So, bermaksud nanti berdasarkan jadual itu kita nak cari beza positif yang paling besar. Okay, tengok jadual kita. Tengok yang ini untung. Kita hanya nak fokus beza positif sahaja. So, yang negatif dua ini kita boleh abaikan terus. Tengok positif yang paling besar. Okay, positif yang paling besar itu berapa, Nia? 49. Okay, thank you. 49. Ya, ini beza positif yang paling besar. Jadi, pada row yang sama itu, okay, kita boleh cuba tengok row yang sama. Sekejap, saya panjangkan dulu. Okay, sila beritahu saya pada masa itu output dia adalah berapa? 4. 4 apa? 4 unit. Harga dia? Harga dia RM35. Okay, jadi sekarang kita pun tulis jawapan dia lah. Okay, so soalan C, itu C1 Roman. Okay, kita tengok semula soalan tu. Tingkat kuantiti dan harga yang memaksimumkan keuntungan firma. Okay, jadi kita terus bagi tahu kuantiti berapa dengan harga berapa sahaja. Okay, kita terus beritahu output. Output sama dengan 4 unit. Pastikan ada unit ini dan kemudian beritahu tentang harga.
harga dia sama dengan Rn35. Okey, itu cara jawab dia untuk si 1 Roman. Okey, seterusnya kita sambung 2 Roman. Struktur pasaran firma ini beroperasi. Jadi pada pandangan anda, ini adalah pasaran apa? Jixiang, apa pandangan anda? Pasaran persaingan tak sempurna. Okay, good. Okay, Jixiang, soalan saya. Kenapa anda kata ini adalah pasaran persaingan tak sempurna? Semasa harga dia turun dan output dia meningkat. Ya, tanya Jixiang. Ya, sebab kita dapati bahawa harga dia menurun, okay, tetapi output dia meningkat. Itulah menunjuk bahawa pasaran ini dia sebenarnya merupakan penentu harga. Okey, kalau PPS harga dia kan sama kan semua kan? Itu penerima harga. Ini disebabkan P dia tak sama harga dia dan kita dapati hubungan songsang antara P dengan Q, maka kita kata dia mempunyai kuasa lah untuk tentukan harga. Jadi cara jawab anda, okey, yang ini ada beberapa jawapan yang boleh diterima ya. Kalau anda tulis struktur pasaran tersebut adalah pasaran persaingan tak sempurna. Okey, terus boleh dapat markah. Okey, ini boleh diterima dah. Ataupun selain daripada ini, mungkin ada pelajar dia jawab struktur pasaran tersebut adalah monopoli. Pun boleh diterima. Ataupun dia jawab yang ini adalah bermonopoli. Okey, yang ini anda tak belajar lagi ya. Ataupun bermonopoli ada satu nama lagi iaitu monopolistik. Okey, dekat sini ada 3 jawapan yang boleh diterima. Cuma Miss nak beritahu, sebenarnya untuk pasaran monopoli dan bermonopoli, kedua-dua ini dia merupakan pasaran persaingan tak sempurna. Jadi dekat sini jawapan yang boleh diterima ada 3, pilih salah satu sahaja. Okey, lagipun dekat sini kita cuba tengok markah yang diperuntukkan. Satu markah sahaja kan? Kalau satu markah sahaja, anda terus beritahulah salah satu jawapan. Tetapi kalau katakan markah yang diperuntukkan adalah 2 markah, pelajar sepatutnya beritahu alasan kenapa you kata dia adalah pasaran persaingan tak sempurna. Misalnya kan tadi Miss beritahu, kita kata apa? Disebabkan kalau berdasarkan jadual, kita dapati bahawa harga dia tidak sama. Okey, ataupun you beritahu, dia menunjukkan hubungan songsang antara harga dengan kuantiti. Pun boleh juga. Itu kalau dia minta alasan. Okey, so sekarang tak perlu sebab soalan dia hanya minta anda tentukan struktur pasaran saja. Kita terus beritahu, cukup dah. Okey, kita sambung soalan D. Perbantukan raja. Kita kena sediakan raja ya. Tunjukkan jumlah hasil. Okey, dia nak TR dan jumlah kos TC. Pada output yang memaksimumkan keuntungan. Okey, maksudnya nak capai keseimbangan lah. Okey, soalan ini dia telah jelas menunjukkan pada output yang memaksimumkan keuntungan. Bermaksud output yang keseimbangan tadi yang you cari itu kan 4 unit kan? Okey, yang ini nanti kita kena tunjukkan pada raja kita. Okey, jadi sekarang Miss akan ajar kamu macam mana kita nak sediakan lakaran raja bagi TRTC. Okey, nak sediakan raja itu seperti biasa kita kena sediakan paksi Y serta paksi X dia. Okey, dan paksi Y ini kita labelkan TR, TC buat kurungan RM. Yang ini asalan, ini Q kurungan unit. Jadi sekarang kita nak sediakan TR dulu. Okey, kita cuba tengok semula jadual kita. TR. Okey, kalau berdasarkan jadual, TR kita macam mana? Tengok flow dia. Rehan, sila beritahu saya TR dia macam mana? Meningkat. Meningkat. Lepas tu dia sama, selari. Selari. Maksudnya dia capai maksimum lah bahagian ini, betul tak? 150. Yes. Okey. Dan sekarang saya nak tanya, TR itu dia meningkat dengan kadar apa? Bertambah ke berkurang? Bertambah.
Okey, kalau bertambah bentuk dia macam ini ya. Kalau berkurang bentuk dia macam ini. Jadi nak kena pastikan sama ada dia meningkat dengan kadar bertambah ke kadar berkurang, kita cari beza dia. Okey. Macam mana nak cari? Tengok 50 tolak kosong. 50. Rihan sambung? 40, Okey, lagi? 30, Lagi? 20. Lagi? Ini dah perlu dah. Okey, 10. Okey, lepas tu sini kosong. So sekarang memang TR kita meningkat. Tapi dia meningkat dengan kadar apa, Fihan? Berkurangan. Yes, berkurang. Jadi sekarang saya nak tanya, bentuk TR kita adalah yang pertama ke yang kedua? Yang kedua. Ya, so pastikan TR kamu meningkat dengan cara macam ini sehingga capai maksimum sebab dia tunjuk sampai maksimum sahaja. Okey, jadi sekarang kita tengok TR pada output sifar dia adalah sifar. Okey, meningkat dengan kadar berkurang, capai maksimum lepas tu terus berhenti. Okey, sebab dia tunjuk sampai maksimum sahaja. Okey, jadi kita pun tunjuk TR kita. Okey, mula dari asalan okey, sini asalan. Okey, meningkat dengan kadar berkurang sehingga capai maksimum. Lepas tu berhenti. Okey, so sekarang misalkan cuba buat. Ini sudah maksimum dah. Terus berhenti kat sini. Dan labelkan ini adalah TR. Okey, seterusnya. Selepas kita ada TR dan kita juga kena sediakan TC. Okey, tengok TC kita. Juga sama, kita boleh dapati bahawa TC kita semakin meningkat. Tetapi juga sama, anda kena tentukan dia meningkat dengan kadar bertambah ke kadar berkurang. Barulah kita boleh lakar kelok dia. Jadi sekarang Miss bagi anda masa sikit, cuba tentukan beza dia, nanti saya akan tanya. Okey, cuba kira sekarang. Sekarang Miss saya tanya Aina, bagi tahu saya beza sini berapa? 22, Okey, lagi? 16, Okey. 10, 13, Okey. 18, Okey, lagi satu? 23. 23. Okey, jadi sekarang anda boleh nampak memang TC semakin meningkat. Tetapi pada mulanya tengok, tak lepas itu macam mana. Okey, Aina cuba jelaskan. Mula dia meningkat dengan kadar berkurang, lepas tu dia meningkat dengan kadar bertambah. Ya, so meningkat kadar berkurang, cara dia macam ini. Dan kemudian meningkat dengan kadar bertambah, macam ini. So TC kamu macam ini, lepas tu naik macam ini. Okey, jadi sekarang kita akan sediakan kelok TC. Cuma sekarang Miss nak beritahu dulu, macam TR kita, tadi kita mula daripada asalan kan? Tapi tengok TC. Pada output sifar, TC kita adalah 30. So bermaksud nanti kita akan mula 30. Okey, so sini asalan katakan 30. Okey, katakan kat sini lah. Okey, so ini 30. Okey, dan ingat tadi saya kata dia meningkat dengan kadar berkurang kan? Okey, berkurang dan kemudian meningkat dengan kadar bertambah. Macam ini. Okey, dan kena berhenti pada output yang ke berapa tu kita semak output yang ke-6. Okey, saya buat dotted line dulu Okey, yang ini output ke-6. Kita akan berhenti dekat sini, jangan terlanjak, okey? Meningkat dengan, saya ulang, meningkat dengan kadar berkurang, meningkat dengan kadar bertambah. Okey, so sekarang Miss akan tunjukkan lakaran kelok TC. Itulah dia. Okey, pastikan anda boleh nampak ini meningkat dengan kadar berkurang, meningkat dengan kadar bertambah, lepas tu berhenti. Dan jangan lupa labelkan ini adalah TC. Okey, seterusnya. Soalan ini kan dia minta apa? Kita sudah ada TR, kita sudah ada TC. Dia nak tingkat output yang memaksimumkan keuntungan. Tingkat output itu adalah pada output 4 unit. Jadi kita boleh tengok pada masa output 4 unit, ini kena tunjukkan TR kita 140. Dan TC kita 91. Okey, jadi kita kena tunjukkan bahagian sinilah.
Okey, tengok yang ini. Okey, kita kena cari gap yang paling besar. So agak-agak kat mana? Inilah dia. Okey, sinilah. Okey, jadi sekarang saya akan tunjukkan ni dotted line dia. Okey, output kita 4, sentuh TC. Kan tadi kata TC kita berapa? Okey, tengok semula. TC kita 91. Okey, so kita buat dotted line, tarik ke sebelah kiri. Okey, jadi TC kita 91. Dan bagi dia naik sehingga sentuh TR, ini TR, buat dotted line, tarik ke sebelah kiri. Semak semula, TR kita berapa? 140. Okey, jadi kita pun labelkan yang ini, 140. Okey, kemudian belum selesai lagi ya. Tunjukkan dari sini ke sini. Okey, apa benda ini? Gap dia sini berapa? Tengok untung yang tipu oleh. Yang ini 49 kan? So kita pun tulislah kat sini. Itu adalah 49 ringgit. Yang menunjuk bahawa beza positif yang paling besar antara TR dengan TC. Jadi itu adalah keseimbangan melalui pendekatan TRTC. Okey, dengan demikian selesailah perbincangan kita untuk soalan kuantitatif 5 ini.